Okey, kita rekodkan. Share screen. Jap. Okey. Okey, hantar balik. Sini bang. InsyaAllah Muallim ada dua akaun berkenaan dengan Muallim ada dua akaun, satu akaun limited, satu unlimited. Jadi link yang Muallim bagi tu sebenarnya akaun yang limited, jadi dia komen saja. Cepat ya, seorang guna tu. InsyaAllah lepas ni insyaAllah yang ini unlimited, nak buat sampai 24 jam pun boleh. Oi. Yang ini unlimited, tapi insyaAllah lah tak ada dah 24 jam. Mungkin kita berhenti dalam pukul 10 suku insyaAllah. 10? Okay. 10 suku macam tu lah. Okay, dipersilakan Muallim Fahmi. Muallim bagi Muallim Fahmi 10 minit je, ni dah dekat setengah jam lah Fahmi. Okay, tak apa. Kesimpulan. InsyaAllah. Cantik-cantik. Okay, sikit lagi. Boleh sikit ya. Okay, tadi kita bercakap tentang 3 kul. Okay, Muallim cuma nak simpulkan, iaitu surah Al-Falaq adalah bahaya kita kepada tubuh. Surah An-Nas bahaya kepada roh. Okay, pada roh. Al-Falaq, surah Al-Falaq, kita berlindung dengan satu nama Allah daripada tiga bahaya, daripada 4 bahaya. An-Nas kita berlindung dengan 3 nama Allah dari 1 bahaya. Okay, jadi dan antum kena tahu yang Al-Quran ni diturunkan bukan ikut yang kita baca Al-Quran sekarang kan. Dia ikut apa yang berlaku pada zaman Nabi lah. Okay, itu saja Muallim Latif. InsyaAllah. Allah Alam. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah khair kepada Muallim Fahmi. InsyaAllah. Okay, terima kasih Muallim Fahmi. Ini 8 perkara yang kita dapat daripada Muallim Fahmi. Suara Muallim jelas tak? Jelas. Okey, terima kasih. Okey, insyaAllah. Seterusnya, kita terus kepada kaedah hafazan. Sebelum kaedah hafazan, kita kena tahu membaca Al-Quran dengan tartil. Okey, ini Muallim besarkan. Menjaga sifat huruf dan makhraj huruf. Makhraj adalah tempat keluar sifat-sifat huruf. Setiap huruf dia ada sifat dia. Okey, jadi itu kita akan belajar berkenaan dengan tajwid. Bacaan tidak terlalu laju. Menjaga hukum tajwid, wakaf dan ibtidak. Wakaf tempat berhenti, ibtidak tempat sambung. Jangan main taram je semua sekali kan. Tak boleh. Memenuhi hak ayat rahmat dan ayat azab. Bila kita jumpa dengan ayat-ayat rahmat, kita doa Allahumma as'aluka minhu. Ataupun Allahumma as'aluka minhum. Ya Allah, jadikanlah aku seperti mana mereka. Ataupun ayat-ayat azab. Allahumma fazna minhum. Jauhilah aku daripada golongan mereka. Allahumma fazna, Allahumma as'aluka. Okey. Seterusnya. Ini kalau kita tengok bahagian tajwid ni memang serabut lah. Dan berapa banyak hukum tajwid ni? Ada wajibul gunnah, nun sakinah, mim sakinah, qalqalah, hukum alif lam, hukum mat sahaja ada banyak tu. Tafkhim ataupun tarqiq, saktah, bacaan hafs dalam Tariq Asy-Syatibiyah dan banyak lagi. InsyaAllah kita sebagai orang Islam kita belajar berkenaan dengan tajwid. Okey. Kita masuk bahagian yang paling interesting dalam topik ini adalah hafazan Al-Quran. Ashraf boleh baca Ashraf? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahmin muddakir. Okey, dalam Al-Quran ini surah
Ini adalah surah Al-Qamar ayat 17. Dan walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir diulang 4 kali. Biasanya dalam Al-Quran, bila Allah nyatakan sesuatu perkara yang sangat penting, Allah akan ulang-ulangkan. Jadi ini adalah ayat dalam surah Al-Qamar yang diulang dengan banyak, iaitu 4 kali Allah ulangkan. Jadi maksud dia nak bagi penekanan kepada kita bahawa Al-Quran adalah mudah untuk dihafal. Okey, angkat tangan. Siapa cakap Al-Quran tu mudah untuk hafal, angkat tangan. Pakai emoji je. Emoji pula apa? Reaction. Okey, 2 orang dah angkat tangan. Dia rasa Al-Quran mudah untuk dihafal. Bagus. Lagi. 3 orang. Lagi. Siapa lagi yang rasa Quran mudah untuk dihafal? Okey, 3 orang. 4 orang. Okey. Sekarang ni Malik nak tanya, siapa yang rasa Al-Quran susah untuk dihafal? Angkat tangan. Dia baca-baca Quran, dia lupa. Baca-baca tak dapat. Kadang-kadang 1 jam pun tak dapat-dapat. Okey, 3 orang. Lagi. 5 orang. Ashraf. Anak tahu. Ashraf Anak rasa dia senang. tangan mudah tapi ni susah pula. Mana satu Ashraf? Okey. Jadi kita ada beberapa orang yang rasa senang dengan baca Al-Quran dan rasa susah dengan baca Al-Quran. Okey, Malin terangkan. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia, antum boleh tulis dalam chat, mana nak tengok. Siapa yang rasa senang dan siapa yang rasa susah. Mana nak tengok. Siapa yang rasa senang dan siapa yang rasa susah. Boleh juga tulis dalam chat. Okey, susah. Ashraf kata susah lagi. InsyaAllah lepas habis kita punya program kali ni, Malin nak antum tukar. Daripada susah jadi senang. Okey, yang ini Fatih cakap senang. Adani cakap susah. Hasya cakap susah. Iman Hamzi cakap susah. Lagi? Ada tak? Susah. Adini cakap susah. Amirul cakap susah sikit. Okey, tak apa. Kita tengok dalam Irdina cakap susah. Susah. Dia cakap susah. Okey, tak apa. Okey, terima kasih. Jadi ramai yang cakap susah berbanding senang. Sebab ini bertepatan dengan apa yang Allah sebutkan nanti. Kita akan bincangkan. Okey. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Demi sesungguhnya dan demi sungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Lepas tu maka adakah sesiapa yang mahu mengambil pelajaran. Jadi Allah dah bagi tahu mudah. Allah dah bagi tahu Allah telah mudahkan Al-Quran. Tetapi dalam chat ramai yang cakap susah. Jadi siapa yang betul? Allah cakap ke kita yang cakap? Kisha, siapa yang betul? Allah. Allah cakap senang, kan? Allah cakap senang. Tapi kita cakap susah. Jadi siapa yang betul? Allah lah yang betul. Jadi jawapan yang cakap susah tu salah lah. Sebenarnya senang. Walaupun kita rasa susah, sebenarnya dia rasa senang. Sebab dia tak ikut kaedah yang betul. Nanti kita belajar apa kaedah yang betul untuk jadikan hafazan Al-Quran tu mudah sangat. Sangat mudah. Okey. Ada 2 orang angkat tangan. Okey, kita baca chat lagi tengok. Allah. Aina cakap Allah. Fatih cakap Allah. Okey, bagus. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, surah Al-Qamar ayat 17. Ada diulang 4 kali dalam surah Al-Qamar, menunjukkan bahawa dia bukannya sahaja mudah tapi adalah sangat mudah. Lebih mudah daripada kita main game. Kan? Lebih mudah daripada kita main PUBG. Lebih mudah daripada kita angkat pensel. Ni pensel lagi mudah daripada kita angkat pensel. Baca Al-Quran ni lebih
hafal Quran ni lebih mudah daripada kita angkat pensel. Kita nak tengok seterusnya. Okey, yang ini Muallim letak nombor 1, ni Muallim letak nombor 2, ni Muallim letak nombor 3, ni Muallim letak nombor 4. Tulis dekat chat antum nombor berapa? Boleh tulis dekat chat, antum tergolong dalam nombor berapa? Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4? Mari nak baca. Sebab apa? Keadaan mengingat ni ada 4 keadaan sahaja. 4 sahaja keadaan. Senang ingat, senang lupa. Dia baca-baca Quran, dia hafal. Lepas tu tak ingat dah. Esoknya dah tak ingat. Senang ingat, susah lupa. Dia dah ingat, dah hafal Quran, lepas tu susah nak lupa. Sentiasa je ingat. Kan? Okey. Susah ingat, senang lupa. Begitu susah nak ingat. Bersungguh-sungguh nak ingat. Kadang-kadang 2-3 jam. 2-3 jam nak ingat. Tapi senang lupa. Kan? Kejap je dah lupa. Ingat 1 hari. Lupa 1 jam. 1 jam tak ulang dah lupa. Yang keempat, susah ingat, susah lupa. Yang keempat, susah ingat dah lah susah ingat. Kan? Tapi alhamdulillah lah dia susah untuk lupa. Jadi kita bacakan dalam chat ni. Okey, kita baca. Fatih kata nombor 2. Wow, bagus Fatih. 2 ni orang genius. Adani cakap nombor 3. Susah ingat, susah lupa. Orang biasa nombor 3 lah. Ashraf kata nombor 1. Senang ingat, senang lupa. Itu orang yang biasa juga. Ashraf. Seterusnya yang cakap Zulnur Balkish. Senang ingat, susah lupa. Dia senang ingat tapi susah lupa. Bagus. Tapi kalau kita buat sesuatu yang tak baik pada Balkish, dia susah nak lupa. Bahaya. Kan Balkish? Senang ingat, susah untuk lupa. Ini golongan genius. Idina kata nombor 3. Susah ingat, senang lupa. Dah susah-susah ingat. Lepas tu lupa pula tu. Amirul cakap nombor 1. Senang ingat, senang lupa. Itu biasa macam Muallim pun sama. Senang ingat, susah lupa. Okey, berbagai-bagai. Amirul nombor 1. Hasya Husna Hasya Husna ketiga. Susah ingat, senang lupa. Ada surah Ana ingat, ada surah Ana lupa. Ana golongan nombor 3, Fahmi. Okey, susah ingat, senang lupa. Jadi insya-Allah nanti semua sekali antum akan jadi yang ini. Golongan nombor 2. Golongan nombor 2 ni. Jadi daripada golongan nombor 1 antum akan berpindah kepada golongan nombor 2. Kita tengok macam mana teknik untuk kita dapat senang ingat, susah untuk lupa. Okey. Jadi yang cakap nombor 1, 3 dan 4 tu kita tukarkan kepada nombor 2. Okey. Very interesting, insya-Allah kita tengok. Jadi insya-Allah antum boleh berubah jadi Balkish ataupun Fatih. Senang nak ingat dan susah nak lupa. Okey, seterusnya. Ini ada kisah berkenaan dengan Nabi. Sejarah Nabi menghafal Al-Quran bermula dengan surah apa ni? Surah apa Kisha? Al-Alaq. Al-Alaq. Al-Alaq ni terkenal dengan surah yang surah apa? Al-Alaq terkenal dengan surah apa? Surah yang pertama diturunkan. Jadi Nabi membaca Al-Quran, surah yang pertama dibaca adalah surah Al-Alaq. Okey. Maklim minta untuk yang lain-lain bagi tumpuan sebab dia sangat penting untuk kita punya metod untuk menghafal Al-Quran. Okey. Dipersilakan juga ibu bapa untuk turut sama sebab mungkin kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Afiq Iskandar boleh tutup video. Ibu Ana meeting, ayah Ana off station. Okey, tak apa. Siapa yang free lah, siapa yang tak free tak apa. Nanti yang lain yang anak-anak mungkin boleh ajarkan kepada mak ayah ataupun kepada keluarga yang lain yang tak hadir. Okey, sejarah menghafal.
Nabi menghafal Al-Quran di Gua Hira dalam keadaan susah payah. Gua Hira kalau antum pergi memang agak cerun. Susah payah Nabi naik. Dengan keadaan kerisauan yang amat sangat terhadap keadaan di Kaabah, di Mekah pada waktu tu. Kan orang bertawaf dalam keadaan tak pakai baju. Kan? Jadi dia ada banyak patung dekat, ada banyak patung berhala dekat di Kaabah. Jadi Nabi sangat risau dalam keadaan masyarakat jahiliah pada masa itu. Tiba-tiba turunnya malaikat Jibril dekat atas. Ada satu lembaga dekat atas. Masa Nabi nak balik, ada satu lembaga. Sebelum Nabi nak pergi tu ada satu lembaga kat atas. Duduk di atas, di antara langit dan bumi. Dia cakap, Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Agak-agak kalau ada orang panggil nama kita, bentuk yang sangat besar berada dekat atas, kita rasa apa? Takut ke kita rasa seronok? Kita rasa sangat takut. Jadi itulah peristiwa Nabi dapat berjumpa dengan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril dia nyatakan untuk membaca apa ni? Membaca apa? Malaikat Jibril? Iqra. Iqra. Malaikat Jibril suruh Iqra. Nabi jawab apa? Ma ana biqari. Tak, aku tak boleh nak baca. Jibril tanya lagi. Iqra. Ma ana biqari. Tak boleh, aku tak boleh nak baca. Kenapa Nabi tak boleh nak baca? Kenapa Nabi tak boleh nak baca? Memang Nabi ummi, Nabi tak boleh nak baca. Tetapi bila Tak pandai baca dan tulis. Nabi tak pandai baca dan tulis. Tapi Nabi boleh baca Al-Quran dengan baik. Kan? Orang yang paling baik dalam membaca Al-Quran Nabi lah. Nabi bila disebut belajar, kan, Iqra, baca, dia tak boleh baca. Tapi apabila Jibril sambung ayat Bismi rabbikal ladzi khalaq, automatik Nabi terus boleh baca dengan lancar. Jadi maksud dia apa? Kita tak boleh nak baca, kita tak boleh nak hafal, kita tak boleh nak belajar. Kita tak boleh. Bila masa kita boleh? Bila kita ada kaitkan dengan Allah. Bila kita ada kaitkan dengan Allah. Ramai yang sebut ana tak boleh nak hafal. Ana susah nak hafal, ana senang nak lupa. Sebab apa? Sebab apa kita senang nak lupa? Sebab apa kita susah nak hafal? Sebab kita hanya gunakan nombor satu saja. Nabi pun tak boleh. Iqra. Tak boleh. Tapi bila bersambung ayat yang kedua, bersambung kepada yang kedua, Bismi rabbikal ladzi khalaq, automatik Nabi rasa mudah untuk membaca Al-Quran. Boleh? Jadi moral of the story, kita kena ada kaitkan dengan Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang menjadikan kita. Yang menjadikan kita pun senang, apatah lagi yang memberi kita baca. Allah nak jadikan kita pun mudah, apalagi nak menjadikan kita mudah hafal. Lagilah mudah bagi Allah. Tapi bagi kita memang susah. Tapi bagi Allah sangat mudah. Okey, Maklim padamkan dulu yang ini. Cuba antum perhatikan ayat Bismillah dengan Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Apa yang berbeza? Apa yang berbeza kat sini? Nampak tak? Kat sini Bismi. Kat sini pun Bismi juga. Apa yang berbeza? Siapa tahu? Iqra Bismi. Bacalah dengan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi apa perbezaan dia kat sini? Apa perbezaan perkataan ni? Amirul boleh jawab? Apa beza perkataan ni? Muallim, Ya. kalau
Iqra bismi tu ada alif. Ya, Bismillah betul. tak ada alif. Betul. Bagus Fatih. Jadi perbezaan dia adalah alif. Tapi kenapa ada alif kat sini padahal maksud dia sama? Kan? Maksud dia dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Jadi maksud dia alif di sini memberi maksud proses. Proses yang agak lama. Memberi maksud kepada kita bahawa sejarah Nabi menghafal Al-Quran bermula dengan lama sangat Nabi nak baca. Sebab Nabi baca Iqra. 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 Tak boleh baca. Jadi ada satu sejarah yang panjang Nabi ulang, Jibril ulang beberapa kali dan Nabi tak dapat nak baca. Jadi alif di sini menunjukkan satu proses. Satu proses yang panjang. Kalau kat sini tak ada proses yang panjang, dia terus dapat. Terus Allah adalah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia tak ada proses yang panjang, jadi kat sini tak ada alif. Kat sini tak ada alif. Tapi di sini ada alif menunjukkan satu proses pembelajaran. Itu perbezaan basmalah dengan ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Iaitu ada alif. Okey, boleh? Seterusnya, macam mana kadar kemampuan untuk kita hafal? Kadar kemampuan kita. Kadar kemampuan kita adalah bergantung kepada kadar keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah. Kalau keyakinan kita kepada Allah sangat tinggi, maka lagi mudahlah untuk kita mudah menghafal Al-Quran. Jadi kadar kemampuan dia bergantung kepada keyakinan kita kepada Allah yang menjadikan kita. Nak jadikan kita pun senang, apatah lagi nak jadikan kita hafal Quran. Lagilah senang. Al-Quran dia tak menipu. Kita yang menipu. Kita yang menipu diri kita mengatakan bahawa Al-Quran ni susah. Okey, boleh? Boleh faham? Ini adalah ayat pertama. Jadi, apa pun yang kita buat, kita belajar matematik, kita belajar sains, kita belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sebab apa kita rasa susah? Sebab kita tak yakin kepada kemampuan yang Allah SWT berikan. Okey. Jadi untuk itu, kita kena kaitkan Iqra. Jangan sekadar berhenti pada Iqra. Kita kena sambung kepada Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Jangan berhenti sekadar Iqra, tapi kita kena sambung dengan ayat yang seterusnya, iaitu dengan kemampuan Allah SWT kita belajar. Dengan kemampuan Allah SWT kita hafal Al-Quran. Bukan dengan kita punya kemampuan. Nabi pun dengan kemampuan Nabi tak dapat baca dengan baik. Iqra beberapa kali tak dapat. Tapi bila Jibril sambung Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, Nabi dapat baca dengan baik. Menunjukkan kepada kita bahawa kemampuan kita tak ada apa-apa. Kita bergantung kepada kemampuan Allah SWT. Okey. Seterusnya, Muallim pecahkan ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir kepada beberapa perkataan. Kerana yang ini adalah bergantung kepada keyakinan kita macam mana kita dapat mengingati sesuatu perkara. Terutama dalam mukjizat Al-Quran, iaitu tauqid dan tahqiq. Tauqid dan tahqiq, iaitu keyakinan dan penegasan. La dengan qad. Jarang-jarang ada dalam Al-Quran la dengan qad digandingkan bersama. Jarang-jarang. Kalau kita tengok dalam surah Al-As, wal as innal insana la fi khus. La fi khus. Sesungguhnya manusia kerugian. La cukup. Bila Allah nyatakan la fi khus. Dalam kerugian cukup. Ini menunjukkan kalau dalam Al-Quran ini ada satu perkataan la sahaja, cukup kita tahu bahawa manusia memang rugi. Kita pun yakin kita dalam keadaan rugi. Kan? Kita pun yakin kalau kita buat benda yang tak berfaedah, kita rasa kita rugi. Sebab itu Allah gunakan dalam surah Al-As cukup dengan perkataan la. Ni. Surah Al-As cukup dengan perkataan la fi khus. Sesungguhnya manusia kerugian.
Dalam surah Al-Mu'minun, ayat pertama, siapa hafal? Ada perkataan mula-mula, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya manusia telah berjaya. Mukmin telah berjaya, orang beriman telah berjaya. Tapi kenapa tak sebut laqad? Sebab orang mukmin memang yakin bahawa orang mukmin telah berjaya. Jadi tak perlu laqad. Jadi perkataan laqad ni diturunkan, diucapkan, disebabkan dia ada dalam Al-Quran disebabkan oleh ramai masyarakat tak percaya perkara ini. Jadi Allah bagi dua penegasan, taukid dan tahqiq. Mesti ada dua penegasan. Kan? Laqad kana Rasulillahi uswatun hasanah. Ramai manusia yang tak percaya bahawa dengan kehidupan Nabi itu ada contoh tauladan yang baik. Ada juga disebut laqad kana lakum Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sama juga penegasan dia dalam walaqad ni. Laqad yassarnal Quran, ramai, kalau kita tengok dalam chat, ramai yang rasa susah. Memang tepatlah apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, ramai yang rasa susah. Itu adalah tafsir daripada Ustaz Adi Hidayat berkenaan dengan ramai manusia rasa susah. Ini sahaja, ini laqad sahaja, belum lagi perkataan-perkataan yang lain. Jadi manusia bila membaca Quran dia ada pesimis. Siapa tahu pesimis ni apa? Tahu? Yalah, Mak tanya siapa yang tahu. Pesimis. Pesimis ni mudah berputus asa. Apa? Pesimis apa? Mudah berputus asa. Mudah putus asa. Pesimis. Susah betul lah baca Quran. Tak nak baca Quran. Mualim nampak ada dekat chat tu. Habis pukul berapa? Okey. Kita cadang habis dalam pukul 10 suku. Okey. Jadi kalau antum ada hal lain tak apa, boleh terus keluar, tak apa, tak ada masalah. Kalau antum ada tugasan lain tak apa, boleh terus keluar. Mualim akan terangkan macam mana kaedah hafazan kepada yang ada masa lah. Jadi kalau antum tak ada masa, boleh tengok dalam video perkongsian yang Mualim rakam nanti. Okey, lepas ni kita akan cuba untuk hafal 5 ayat dalam masa 5 minit. 5 ayat dalam masa 5 minit. Selepas kita ada keyakinan dan penegasan terhadap Al-Quran. Maksud dia, bila yang cakap susah hafal Quran tu, sebab apa? Sebab benda ni telah diterangkan dalam Al-Quran. Walaqad. La dengan qad, Allah nyatakan dalam Al-Quran disebabkan oleh ramai manusia tak percaya. Tapi kalau manusia sedar, tak perlulah la qad. Qad ataupun la sahaja dah cukup. Okey. Baru pukul 10. Kata Hasya Husna tahun 5 Talha. Okey, tak apa Hasya Husna, kalau nak leave dulu boleh keluar. Ataupun sesiapa yang ada tugasan lain tak apa, boleh keluar. Jadi hari Sabtu ni mungkin ada yang kerja, jadi tak ada masalah untuk antum keluar insya-Allah. Dan ini bukannya pelajaran macam sains, matematik, sirah, tajwid dan sebagainya. Ini adalah perkongsian sahaja untuk antum dapat membaca Al-Quran dan hafaz Al-Quran dengan mudah lepas ni. Silakan untuk join insya-Allah. Okey, seterusnya. Kita dah faham berkenaan dengan laqad. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada yassarna. Allah mudahkan, telah kami mudahkan. Yassarna. Dalam bahasa Arab dia ada dua perkataan senang. Perkataan senang dalam bahasa Arab ada dua, yasara dengan sahlun. Dalam bahasa Arab, perkataan senang ada dua. Yasara dan sahlun. Perkataan susah pun ada dua juga. Perkataan susah pun ada dua. Usra dengan sa'bun. Usra dengan
Sa'bun. Usra sa'un. Usra sa'un. Bagus. Fatih. Fatih itu hafal dia. Fatih dia senang ingat, susah hafal. Dia senang ingat, susah lupa. Usra sa'bun. Usra sa'un. Ini ada dalam surah Inna Usra ma'al usri sa'un. yusra wa inna ma'al usri yusra. Kan? Usri. Ataupun usra. Usra ni adalah susah. Sa'bun ni adalah susah. Sa'bun. Usra sa'un. Tapi dalam Al-Quran, sahlun tak ada. Dalam Al-Quran, sa'bun tak ada. Kenapa digunakan yusra dengan usra? Sebab yusra ni adalah semua akan anggap perkara ni adalah mudah. Apa? Semua akan anggap perkara ni adalah mudah. Tapi kalau sahlun tak semua mudah. Sahlun apa? Tak semua anggap mudah. Contoh bawa kereta. Bawa kereta. Mak ayah kita mudahlah kan bawa kereta. Kan? Tapi antum mudah tak bawa kereta? Tak. Driving susah. Jadi kalau kereta tu, membawa kereta, kita boleh nyatakan sebagai sahlun. Sebab dia sifat relatif. Sifat dia adalah relatif. Bergantung kepada individu. Tapi Al-Quran bukan relatif. Al-Quran bila Allah katakan yassara, yusra, yassarna, maka perkara itu adalah mudah untuk semua orang. Tak terkecuali. Untuk orang buta pun mudah. Untuk orang yang cacat akal pun mudah, autism. Untuk orang tua pun mudah. Untuk orang muda pun mudah. Untuk baby pun mudah. Faham? Ada baby, dia dah mula cakap sahaja dia dah boleh hafal Al-Quran. Kalau tak pandai cakap macam mana hafal Quran kan? Tapi ada teknik dia, macam mana baby pun umur di dalam kandungan pun bila kita dengarkan Al-Quran, dia akan mudah untuk hafal Al-Quran. Yasara ni macam kita ambil tisu. Apa? Kita ambil tisu. Semua orang mudah kan? Semua orang mudah keluarkan tisu. Al-Quran lagi mudah untuk dihafal daripada keluarkan tisu. Baby boleh keluarkan tisu tak? Tak. Baby boleh keluarkan tisu, dia ambil tangan dia, dia tarik kan. Kadang-kadang dia koyak-koyakkan tisu tu kan. Mudah. Tisu memang mudah. Tapi Al-Quran Allah bagi tahu lagi mudah daripada angkat tisu. Yassara. Allah tak tipu. Allah telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Usra dan sa'bun. Apa perbezaan antara usra dan sa'bun? Sa'bun susah bagi sesetengah orang, mudah untuk sesetengah orang. Sa'bun. Contoh matematik, pembezaan, differentiation. Ada orang cakap susah sangat, itu adalah sa'bun. Tapi orang yang mahir cakap senang. Pembezaan. Antum akan belajar dalam tingkatan 4 atau tingkatan 5 nanti. Sa'bun. Tapi kalau usra, di setiap kesusahan ada kesenangan. Kan? Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesusahan ada kesenangan. Jadi setiap orang yang susah, Allah akan bagi kemudahan. Jadi usra tu adalah semua rasa susah. Contoh, apa yang semua rasa susah? Apa yang semua rasa susah? Contoh, buat bangunan pencakar langit. Kan? Semua rasa susah yang lebih tinggi daripada pencakar langit yang sekarang. Jadi perlukan banyak teknologi dan banyak idea daripada orang ramai. Jadi itu adalah usra, benda yang susah. Semua orang anggap susah. Semua orang sepakat bahawa benda itu adalah susah. Tetapi yasara, semua orang sepakat bahawa benda itu adalah senang. Sebab itu Allah bagi tahu yustarna, bukan sahlun. Dalam Al-Quran tak ada sahlun, tak ada sa'bun. Ada yusra dan usra sahaja. Okey, boleh? Lidzikri, untuk peringatan. Semua aktiviti kita yang dilakukan untuk dekatkan diri kita kepada Allah. Kita kena hafal Al-Quran, bukan mu'alim suruh. Hafal Al-Quran bukan mak ayah suruh.
Hafal Al-Quran bukan nak tasmik sahaja. Tapi hafal Al-Quran untuk lidzikri. Untuk mengingati Allah. Untuk ingatkan diri kita bahawa satu masa nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Okey, bila kita ada niat macam tu, insya-Allah kita akan rasa sangat mudah untuk kita hafal Al-Quran. Fahal mim muddakir. Habis berkenaan dengan ayat ke-17 ni, last kali, fahal mim muddakir. Ayat sebenar adalah mudzakir. Untuk dihafal, untuk diingat. Tetapi kenapa Allah tukarkan kepada muddakir? Ini adalah salah satu daripada keistimewaan Al-Quran. Ini adalah keistimewaan Al-Quran. Muddakir, kalau antum tengok, dia tak ada maksud dalam Al-Quran. Tetapi mudzakir ada. Mudzakir ada, muddakir tak ada. Tetapi ulama mufassirin dia dapat menafsirkan bahawa muddakir adalah orang-orang yang ingin memikirkan. Sebenarnya perkataan sebenar adalah mudzakir, iaitu yang ingin mengingat, yang ingin mengingat, yang ingin belajar, yang ingin mendapatkan sesuatu manfaat daripada Al-Quran. Tetapi kenapa Allah tukarkan kepada mudzakir? Yang ini ada satu ilmu nama dia ilmu aswad. Ini nama dia ilmu aswad dalam Al-Quran. Bukan aswadun hitam. Bukan ilmu hitam. Yang ini ilmu aswad, iaitu ilmu berkenaan dengan bunyi fonik, bunyi dalam Al-Quran. Aswad. Ain sad alif ta. Ain sad alif ta, aswad. Dalam ilmu aswad, dalam mengenal Al-Quran, huruf za ni mudah. Huruf za apa? Adalah huruf yang mudah dalam Al-Quran. Tetapi huruf dal, huruf da adalah huruf yang sukar untuk disebut dalam ilmu aswad. Sebab apa? Huruf dal dia berkaitan dengan sifat huruf jahar, sifat huruf syiddah dan juga sifat huruf qalqalah. Jahar, syiddah, qalqalah terkenal dengan sifat huruf yang kuat. Sifat huruf yang kuat adalah menunjukkan dal sukar untuk disebut berbanding huruf zal. Huruf za adalah mudah dan dia adalah sifat huruf yang mudah untuk kita sebut. Jadi mudzakir ni adalah mudah, muddakir adalah susah. Dia menunjukkan bahawa kita balaghah dalam Al-Quran bahawa sebenarnya Allah nak nyatakan dalam Al-Quran muddakir sukar. Sebab ramai orang fikir untuk menghafal Al-Quran adalah sukar. Sebab tu dal digunakan dan sebenarnya zal dia bertukar kepada dal kerana ramai orang anggap bahawa baca Al-Quran adalah sukar. Tapi sebenarnya Allah dah nyatakan sebelum ni yassarna adalah mudah. Hello? Okey, boleh. Kisha call siapa tu Kisha? Sorry. Okey, boleh. Dia agak berat sikit sebab dia berkaitan dengan bahasa Arab, iaitu Allah tukar mudzakir kepada muddakir berkaitan dengan ilmu aswad ataupun ilmu fonik, ilmu sebutan huruf yang mana dal adalah sukar dan zal adalah lebih mudah. Jadi muddakir adalah orang-orang yang ingin memikirkan tetapi mereka menganggap bahawa perkara ini adalah susah. Kaedah yang pertama, tadi Mak Alin ada cakap berkaitan dengan surah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, jangan stop pada situ, sambung kepada Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iaitu niat kita kena kaitkan dengan kemampuan Allah. Okey, boleh? Bukan dengan kemampuan kita sendiri. Kemampuan Allah. Seterusnya, keyakinan. Laqad, tahqiq dan tauqid. Keyakinan kita kepada ayat-ayat Allah SWT bahawa perkara ni adalah senang. Seseorang bila anggap benda tu senang, dia akan buat dengan senang. Tapi bila dia anggap perkara tu susah, dari segi psikologinya dia akan rasa susah.
Okey, boleh? Alah, senang je ni. InsyaAllah Allah akan mudahkan. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Jadi keyakinan kita. Dan bila kita anggap perkara tu senang, insya-Allah Allah akan mudahkan semua untuk kita. Tapi mula-mula dah mindset dah kita cakap baca Al-Quran ni susah, semua akan jadi susah. Dan jadikan kita hafal Al-Quran adalah ibadah. Adalah ibadah. Bukannya kerana orang suruh. Bukannya nak gelar, oh nanti aku jadi hafiz, jadi hafizah. Oh baguslah, aku jadi hebat, aku jadi hafiz. Wah, entah hafiz ke kan. Jangan ada anggap perkara macam tu. Tapi kita buat kerana ibadah, kerana nak hambakan diri kita kepada Allah. Qayyim Azim boleh mute bunyi sampai ke sini Qayyim Azim. Qayyim Azim boleh mute Okey, seterusnya. Dengar. Kaedah menghafal Al-Quran dengan dengar. Allazina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ulul albab. Allah SWT nyatakan mereka adalah ulul albab. Ulul albab ni apa? Orang genius, orang yang mahir dalam sesuatu bidang. Dengan kaedah allazina yastami'un, orang-orang yang mendengar. Jadi untuk kita dapat hafal Al-Quran dengan baik, mesti ada kemahiran mendengar. Biasanya murid yang ada kemahiran audio mendengar dengan baik, biasanya dia excellent dalam kelas. Kita tengok siapa yang excellent. Maklim rasalah dia ada kemahiran mendengar yang baik. Muaz, Ashraf, siapa lagi yang ada kemahiran mendengar dengan baik? Darwish, bagus. Darwish ada kemahiran, maklim selama maklim ajar dia ada kemahiran mendengar dengan baik. Amirul, Aina. Jadi sebenarnya kemahiran mendengar ni kita kena usahakan untuk belajar kemahiran mendengar. Kadang-kadang kalau mak ayah cakap, kan, tolong beli gula, garam, tepung. 3 barang je. Lepas tu balik dia beli benda lain. Kan, sebab kemahiran mendengar yang tidak betul. Jadi nanti mungkin ada kesempatan maklim akan terangkan berkenaan dengan kemahiran mendengar yang baik. Antara kaedah bacaan Al-Quran yang baik adalah kaedah mendengar dengan baik. Nabi tak baca Al-Quran melalui mashaf. Nabi baca, belajar, hafal Al-Quran melalui pendengaran. Apa yang Jibril sebut, Nabi dengar dan Jap. Okay, Muaz boleh unmute, suara masuk. Suara masuk dalam ni. Tak apa, siapa yang tak free, tak apa, boleh buat kerja lain. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan antum boleh tengok. Maklim akan upload dalam YouTube. Seterusnya, kaitan pada hati. Siapa-siapa nak tanya boleh tanya terus. Maksud ayat. Kita akan lagi mudah hafal bila kita faham ayat tersebut. Berbanding dengan kita baca tapi kita tak tahu apa kehendak ayat tersebut. Kita kena nyatakan, kita kena tahu ayat rahmat dan ayat azab. Bila ayat rahmat kita berkobar-kobar untuk amalkan. Berkobar-kobar untuk kita dapat. Kalau ayat azab kita letakkan dalam hati bahawa ayat ni bukan untuk kita. Kan, kita tak tergolong dalam golongan yang diazab. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah. Allahumma fazna minhum. Jauhilah kita daripada golongan-golongan seperti itu. Jadi maksud ayat kaitan dengan hati. Mana nak tanya Qayyim Azim? Qayyim Azim boleh buka video. Qayyim Azim boleh buka video. Okey, Qayyim Azim. Dalam kehidupan dalam kehidupan Qayyim Azim, apa yang Qayyim paling ingat sekali? Dalam kehidupan Qayyim Azim, apa yang Qayyim paling ingat sekali? Pergi mana ke, rasa seronok sangat ke, apa yang Qayyim paling ingat sekali, takkan lupakan seumur hidup? Pergi Sunway Lagoon. Sunway Lagoon. Kenapa Qayyim boleh ingat? Kenapa tempat lain Qayyim tak ingat? Entah. Sebab dia ada kaitan dengan apa? Dia ada kaitan dengan
Emosi. Emosi kita. Contoh, orang marah-marah kita, orang belasah kita, sampai bila-bila kita akan ingat. Kan? Sebab dia ada kaitan dengan kita punya emosi. Kita ada ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Ingatan jangka pendek adalah ingatan yang kita rasa tak perlu. Kita tak perlu pun ingat dan kita akan lupakan. Tapi ingatan jangka panjang dia berkaitan dengan kita punya emosi. Okey. Jadi kita nak mudah hafal Al-Quran, macam mana kita hafal keadaan kita waktu kita seronok, waktu kita berada di Sunway Lagoon, kita boleh ingat lagi kan? Sebab dia ada kaitan dengan kita punya emosi dan perasaan. Okey, terima kasih Qayyim. Boleh mute dan boleh tutup video. Bagus Qayyim. InsyaAllah Maulana doakan supaya Qayyim dapat jadi anak yang soleh, dapat jadi hafiz, dapat membanggakan keluarga insyaAllah satu masa nanti. Okey. Jadi Al-Quran akan jadi mudah untuk kita hafal apabila kita ada kaitan dengan hati kita. Boleh? Seterusnya, ingatan fotografik. Ini macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bila baca satu buku, dia tak akan lupa. Dan ingatan dia boleh tahu kat mana ayat tu baris ke berapa, kan, muka surat berapa, dia boleh tahu. Dan dia tak akan lupa. Itu adalah ingatan fotografik. Okey. Semua sekali boleh unmute. Maulana nak tanya tentang surah-surah yang mudah. Maulana nak tanya kedudukan saja. Semua sekali boleh unmute. Maulana nak tanya tentang kedudukan saja. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Al-Quran kan? Al-Quran dia ada muka surat sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi Maulana nak test antum punya ingatan fotografik. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas berada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Bagus, kiri. Itu adalah contoh fotografik sebelah kiri. Seterusnya, surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Kanan ke kiri? Kanan. Surah Yasin, awal surah Yasin, kanan ke kiri? Kiri. Awal surah Yasin. Kita banyak kali baca surah Yasin. Sebelah kiri. Fotografik memori. Surah An-Naba, kanan ke kiri? Kanan. An-Naba. Kanan. Surah An-Naba kanan. Surah An-Naba kiri. Boleh buka. Jadi bila kita hafal Quran, kita tahu kat mana kedudukan surah. Last surah Wal-As. Al-As, kanan ke kiri? Kanan. Kiri. Kanan ke kiri? Kiri. Kanan. Kiri, sorry, kiri. Surah Al-As. Belajar ketemu Surah Al-As, sorry, kanan. Tengok, boleh lupa. Surah Al-As berada di sebelah kanan. Jadi itu adalah ingatan fotografik. Bila kita hafal, kita dapat bayangkan surah tu dekat sebelah mana, kanan atau kiri, di sebelah atas, tengah ataupun di bawah. Dan kita boleh, kita baca Al-Quran, kita hafal Al-Quran, seolah-olah Al-Quran tu berada dekat depan mata kita. Yang itu pun ada kaedah dia, macam mana kita nak dapatkan fotografik memori. Otak kita ni otak kita. berapa dah? Jadi dia memang agak baik bila kita dapat fotografik memori. Tak perlu tidak, untuk hafazan Al-Quran mesti ada ulangan. Kalau tak, kita akan lupa. Dan kita amalkan apa yang kita hafal. Kan? Kita banyak hafal tapi tak tahu pun apa yang ditegaskan dalam Al-Quran. Okey, insyaAllah yang lain boleh mute. Yang lain boleh mute. Okey, seterusnya kita cuba. Kita cuba hafal surah ni 1 sampai 5. Ni terus kita praktikal. 1, 2, 3, 4, 5.
Kalau antum Malam. antum dapat, Fazan boleh. ya Hafazan. Kalau antum dapat beberapa perkara ni, kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau antum dapat amalkan 8 perkara ni, insyaAllah dalam masa 5 minit, siap dah. 1 minit, 1 ayat. Ni surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Kalau nak tahu surah Al-Qiyamah tu adalah dua surah sebelum An-Naba. Dua surah Boleh, muka sebelum surat apa boleh? An-Naba. Apa? Dua surah sebelum An-Naba. Sebelum An-Naba, antum buka muka surat sebelum An-Naba, Al-Mursalat dan Al-Insan. Jadi muka surat 577. 577. Kalau tak ada Quran pun tak apa, kat sini dah ada dah. Okey. Jadi antum mula-mula kalau nak hafal Quran kena ingat muka surat sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi mari nak tanya, surah Al-Qiyamah ni muka surat kanan ke kiri? Al-Qiyamah ni muka surat kanan ke kiri? Kanan. Kanan, betul kanan. Okey, muka surat sebelah kanan. Okey. Jadi mula-mula antum nak hafal, yang pertama tahu muka surat kanan atau kiri. Seterusnya kita punya mata ni dia boleh jadi macam kamera. Kita punya mata ni boleh jadi macam kamera. Kan? Kita cuba tangkap gambar dan kita simpan dalam kepala kita. Itu salah satu daripada kaedah photographic memory. Okay. Ada orang dia tengok sekali je dia dah hafal semua dah. Dia boleh tahu kat mana nombor 1, dekat mana nombor 2, kat mana nombor 3, kat mana nombor 4, nombor 5, nombor 6. Dia tahu dah kedudukan dia. Okey. Itu adalah berkenaan dengan kemahiran photographic memory. Mula-mula dia photographic memory ni, mula-mula antum tengok benda yang senang. Benda yang senang nombor lah. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Lepas tu baru tengok ayat. Okey. Next. Kita pergi kepada satu per satu ayat. Okey, tugasan. Ayat pertama. Ayat pertama dia ada empat perkataan. La uqsimu biyaumil qiyamah. 4. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kan? Lepas tu tangkap gambar tu. Maksud dia nombor 1 berada dekat sebelah kanan sekali. La uqsimu biyaumil qiyamah. Jangan lupa untuk kita letakkan bahawa baca Al-Quran ni adalah mudah. Hafal Quran adalah mudah. Mindset kita, pastikan kita punya mindset hafal Al-Quran adalah mudah. Kalau kita cakap, susah lah, memang susah lah jawapannya. Okey, dan juga jangan lupa untuk banyak minum air. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk banyak minum air. Penghafal Al-Quran dia memang kena banyak minum air. Sebab hafal Quran dia banyak kehilangan air pada kita punya fikiran. Jadi banyakkan minum air dan senyum. Dengan senyum, otak kita akan lebih fresh dan mudah untuk kita terima. La uqsimu biyaumil qiyamah. Siapa yang dah hafal angkat tangan. Ayat pertama. Siapa yang dah hafal angkat tangan ayat pertama. Muallim tak tanya. Antum angkat tangan sendiri. Okey, dah ada 2 orang dah hafal. La uqsimu biyaumil qiyamah. Dia adalah juzuk 29, muka surat 577. Berada dekat sebelah kanan muka surat, berada di tengah
sebelah kanan. La uqsimu biyaumil qiyamah. Uqsimu Okey, boleh? Dah ada 4 orang. Dah hafal. Al-Qimatin. Okey, boleh. Ini kita praktis je lah. Kita bukannya nak buat betul-betul pun. Tapi kita praktis saja. La uqsimu biyaumil qiyamah. Seterusnya. La uqsimu biyaumil qiyamah tu antum dah hafal, jangan tengok lagi. Tengok. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ada 4 perkataan yang penting. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Okey, sekarang ni bila antum hafal, dia akan simpan pada short term memory. Dia akan simpan kepada minda hafalan jangka pendek. Nanti kita akan tengok macam mana nak kaitkan kepada minda hafalan jangka panjang. Kejap lagi ni kalau antum masak ke, antum main basikal ke, pergi jalan-jalan, nanti dah lupa dah. Tak apa, ni Muallim nak asah antum punya minda macam mana kita boleh gunakan hafalan jangka pendek sahaja. Okey. Jadi nombor 2 tu berada dekat sebelah kiri nombor 1. Kan? Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ada 4 perkataan dan kalau kita tutup perkara tu dan kita boleh tahu wala uqsimu bin nafsil lawamah macam tu. Seolah-olah kita dah nampak dah perkataan wala uqsimu bin nafsil lawamah. Okey. Ambil gambar guna mata kita wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dekat mana baris dia? Dekat mana huruf waw? Dekat mana huruf alif? Dekat mana huruf sin? Kita gunakan photographic memory. Okey, Muallim tutup. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak balik? Di hadapan mata kita seolah-olah wala uqsimu bin nafsil lawamah ada dekat depan mata kita. Cuba bayangkan. Wala uqsimu bin nafsil lawamah tu ada dekat depan mata kita. Lepas tu sebelah dia ada nombor 2. La uqsimu min Nombor 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Okey, Muallim tutup balik. Bila kita ada minda photographic memory, sebenarnya semua orang mudah, jangan rasa susah. Sebab apa kita rasa susah? Sebab minda kita cakap susah. Allah dah nyatakan hafal Quran memang senang. Tapi kita yang tipu diri kita, kita cakap susah. Jadi susahlah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dah ada dah. Seterusnya nombor 3. Nombor 3. Sebelah nombor 2 tu ada perkataan ayah sabu. Maksud dia ayah sabu berada di barisan pertama sebelah kiri. Barisan pertama sebelah kiri. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Ada 5 perkataan. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Jadikan ayah sabul insanu tu seolah-olah kita nampak. Walaupun dia tak ada dekat depan mata kita, seolah-olah kita nampak dia ada dekat depan mata kita. Sekali lagi. Jangan hafal. Jangan hafal satu-satu. Kalau hafal satu-satu kita rasa susah. Tapi kita dapatkan gambaran macam ayah sabul insanu allan najma'a idhamah tu ada dekat depan mata kita. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Okey, mari tutup. Kat sini ada. Ya, mari pakai pen. Sini ayah sabul. Kat sini ada ayah sabul. Jangan lupa nanti Muallim kata kat mana ayah sabul berada di sebelah kiri. Kan? Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Ayah sabul berada di sebelah kiri. Insanu ada dekat sini.
insanu. Allan najma'a idhamah. Kat sini ada nombor 3. Macam tu. Kan? Lebih kurang macam tu lah. Jadi kita tahu kedudukan dia. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Muallim padam dulu, muallim nak baca antum punya chat kejap. Mungkin ada sesiapa yang tanya dekat situ. Kalau nak tanya antum boleh tanya dekat chat. Sekejap muallim baca antum punya chat. Sambil-sambil boleh hafal lah. Tak payah keluar Fatih Pan. Bila nak habis ni? Hasya Husna, tadi muallim cakap Hasya Husna. Kalau Hasya Husna nak keluar, Hasya boleh keluar saja, tak ada masalah. Tak perlu tanya lagi bila nak habis. Ashraf, jadi kalau antum ada tugasan, antum boleh terus keluar, tak ada masalah. Yang ini muallim nak terangkan kepada yang free, masa dia free dan dia tak ada buat apa-apa. Dan kalau yang rasa nak keluar tu rasa rugi, tak apa, boleh tengok dalam YouTube, nanti muallim share link dalam Google Classroom. Antum boleh ada YouTube. Ana macam nak keluar tapi Ana macam nak dengar. Tak apa Fatih. Fatih suka hati Fatih nak keluar ataupun nak masuk. Kalau Fatih ada tugasan lain tak apalah. Okey, nanti kita test. Kita test kita punya hafalan. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Okey, seterusnya. Sekejap, ni muallim ambil pointer. Pointer laser. Ni. Seterusnya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tak apa, kita cepat-cepatkan. Kalau tak boleh 5, antum boleh 3 pun dah cukup. Ana boleh Al-yuridul insanu liyafjura amamah. Sebab ada yang dah bertanya-tanya bila nak stop. Jadi maknanya cepatkanlah. Mungkin tak dapat 5 kot, kita cukup dengan 3 je. Hari ni kan kalau tak dapat rotan, akar pun jadilah insya-Allah. Okey. Jadi kita tengok satu-satu. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Tiga pun dah cukup. 3 ni 3 minit. Jadi muallim terangkan beberapa perkara tadi, iaitu macam mana kita nak mudah hafal. Niat, mesti niat kerana Allah, bukan nak tunjuk hebat. Bukan kita niat untuk orang panggil kita apa, hafiz ke ataupun orang yang hebat. Tapi niatkan dengan kemampuan Allah kita boleh dapat hafal Quran. Keyakinan, Allah dah nyatakan dalam Al-Quran. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Bukan 1 kali, 4 kali Allah nyatakan dalam surah yang sama. 4 kali Allah nyatakan dalam surah yang sama. Tak silap muallim ayat ke-17, ayat ke-19, ayat ke-22, ayat ke-40 Allah nyatakan dalam surah Al-Qamar. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Muddakir menunjukkan ada orang yang anggap bahawa benda tu adalah susah tapi sebenarnya benda tu adalah mudah. Zal tukar kepada dal. Ibadah lidzikri, untuk mengingati Allah, segala aktiviti yang kita gunakan untuk ingat pada Allah. Kemahiran mendengar yang baik. Kadang-kadang orang dia dengar dia tak dapat nak terima kan, sebab dia tak biasa dengan kemahiran mendengar. Kaitan pada hati. Surah Al-Qiyamah adalah surah yang ada kaitan dengan surah hari kiamat. Satu masa nanti kita akan pergi kepada hari kiamat. Ingatan fotografik, yang ini ada latihan yang khusus, tak sempat untuk muallim terangkan pada hari ini. Ulangan, kita perlu ulangan, kalau tak dia tak akan masuk dalam minda jangka panjang, dan juga amalan. Yang ini berkaitan dengan satu ayat. Okey. Tak dapat 5, kita baca 3 je lah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Okey, ini tak apa. Jadi antum nanti boleh amalkan apa yang muallim kongsikan pada hari ini. Dia sesuai untuk
kanak-kanak, remaja, dewasa ataupun orang tua. Malim ada satu modul macam mana murid boleh hafal dalam masa sebulan. Malim ada pergi dulu. Malim ada pergi 2 kali training. Training 1 hari 1 muka surat hafal dan sebulan 30 juzuk hafal. Jadi dia ada beberapa teknik lah untuk antum kuasai. Jadi insyaAllah hari ni kita niat di hati kita. Kalau contohnya satu hari satu ayat kita hafal. Satu hari 1 ayat. Kalau antum nak tanya, antum boleh unmute je, boleh terus tanya. Satu hari 1 ayat, lebih kurang 17 tahun. Satu hari 1 ayat, 17 tahun kemudian antum akan jadi hafiz. Antum akan jadi hafiz. Hafiz apa? Hafiz tu orang yang hafal Quran 30 juzuk. Oh. Bermula daripada hari ini, contoh kita hafal 1 hari 1 ayat. Sebab Al-Quran ada 622,306. 623 ayat. 6,236 ayat. Jadi kalau satu hari antum hafal 1 ayat, dibahagi dengan 360 atau 365, tolak dengan ayat-ayat yang antum dah hafal sebelum ni, juzuk amma, lebih kurang dalam 17 tahun. Contoh hari ni antum 10 tahun. Kan 10 tahun, 17 tahun jadi 27 tahun antum dah jadi hafiz. Betul tak? Satu hari 1 ayat je. Takkanlah satu hari 1 ayat kan. Kadang-kadang kita boleh buat 1 hari 5 ayat. 1 hari 2 ayat. Jadi setiap orang Islam insya-Allah kita azam untuk kita jadi hafiz. Jangan kita suruh orang sahaja jadi hafiz tapi kita tak ada niat langsung untuk jadi hafiz untuk hafal Al-Quran. Kan? Entahlah hafal Quran, awak hafal Quran. Jadi kita suruh orang tapi kita tak berusaha pun untuk kita hafal Al-Quran. Jadi tiada hari 1 hari berlalu tanpa kita hafal Quran. Rugi. Banyak kelebihan untuk penghafal Al-Quran. Jadi insya-Allah lepas ni dalam kelas antum jangan jadikan alasan, alamak Maklim ana 1 ayat je lah hari ni. Susahlah nak hafal. Tak ada alasan. Kita ada 1 jam. 1 jam patutnya 1 muka surat antum boleh hafal. Kan? Jadi jangan sampai satu ayat je. 1 jam takkanlah 1 ayat. Okey, insya-Allah itu sahaja. Ada apa-apa pertanyaan sebelum kita akhirkan kita punya perkongsian? Ada apa-apa pertanyaan? Nak tanya, kalau malu nak tanya dalam ni boleh tanya dalam chat. Ini Muallim gunakan unlimited untuk Zoom. 24 jam pun okey. Muallim ada 2 Zoom. Satu Zoom yang limit. Tadi sebab Muallim baru daftar semalam. Jadi baru dapat. Yang sebelum ni Muallim kongsikan rasanya pada hari Rabu. Link yang awal tu, sebab tu dia keluar. Jadi lepas ni kelas Muallim insya-Allah dia unlimited. Dia tak ada terkeluar-keluar lagi dah. Okey, boleh. Lepas ni antum boleh start hafazan lah dengan keluarga. Dengan keluarga masing-masing. Okey, Muallim baca Okey, Muallim baca dalam ni. Kadang-kadang dia malu nak cakap tapi dalam ni dia tak malu pula. Siapa? Kadang-kadang kan kalau dia nak cakap kat depan dia rasa malu tapi dalam chat dia cakap dia nak. Ana tak pergi lagi lah tengah pilih mana satu, susahnya. Tak tahu nak pilih mana satu. Amirul cakap pening. Lift. Ana tak pening. Tu tak lift. Ana tak lift. Okey, pukul 10.50 tak ada. Muallim, maksud dia pening tu maksudnya Ana yang pening. Muallim. Okey, tak apa. Best. Ana tengah buat pilihan. Wow. Mak Ana belum habis meeting lagi. Tak apa. Sebab best dah habis. Gambar tak buka pun gambar. Tak, best belajar bersama kelas. Okey. Kat sini ada murid tahun 4, ada tahun 5, ada tahun 6. Jadi insya-Allah
beberapa perkongsian ayat yang Muallim kongsikan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan ada beberapa lagi ayat-ayat yang lain, insya-Allah. Surah Al-Qiyamah tu antum boleh teruskan ataupun antum ada tugasan untuk hafazan, boleh teruskan dengan hafazan masing-masing, tapi letakkan di hati bahawa kita yakin bahawa Allah telah mudahkan kita menghafal Al-Quran. Allah tanya, siapa yang nak hafal? Fahal min muddakir, siapa nak hafal? Niat dalam hati, saya nak hafal Al-Quran. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu nak buka video, Mak nak ambil gambar. Sekejap. Sebelum tu Video. Buka video semua sekali, Mak nak ambil gambar. Ya, video Ana tu ada video ke? Tu ada video tu. Mak nampak tangan Enta tu. Oh ni okey. Siapa yang video dia baik lah. Siapa yang video dia tak berapa baik tak apa. Video dia kadang-kadang dia rosak. Ya. Kalau video dia rosak tak apa. InsyaAllah apa Malim. Ya. Bukan kisah pada Malim Osman. Malim Osman. Kisah pada Malim. 2 jam belajar. Okey. Sampai sebelah. Baik, nak ambil gambar InsyaAllah lepas ni niatkan dalam hati saya nak jadi hafiz. Saya nak hafal Al-Quran. Okey. Dah. Yang lain-lain mungkin video dia tak berapa baik, jadi tak apa, tak perlu buka. Kalau video dia baik boleh buka. Okey, Muallim kira sampai 3, Muallim akan ambil gambar. Okey, 1 2. Sekejap, semula. Dia keluar lain pula. Sekejap, dia keluar ni. Okey, 1, 2, 3. Okey dah. Terima kasih. Okey, boleh leave. Siapa yang nak leave. Itu saja perkongsian pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Sorry ambil masa yang lama. Tak apa. Bye. Tak apa. Pasal Bye. Hai Zafran, Fatih ada kat sini. Dekat ni? Dalam bilik air? Ha? Dalam bilik air? Dalam bilik air ke? Dekat dapur ni? Zafran tak habis-habis dalam bilik air. Hari tu nak bawa Muallim masuk bilik air, toilet. Muallim Raja. Saya suka Muallim Raja sebab nak pergi tandas. Okay, masa. Okay, bye. Assalamualaikum.